Dan juga penonton-penonton kita tinjauan yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita Ainul Fatihah yang mana sempat ke beberapa lokasi di sekitar ibu kota dan juga melalui panggilan telefon yang mana rata-rata ada banyak ubat kuat ini yang dijual secara berleluasa ataupun kita kata secara haram lah. Dan ini yang kita nak kongsikan hari ini. Sejauh mana sebenarnya benarkah ubat kuat ini boleh menguatkan hubungan suami isteri dan benarkah juga dalam hubungan suami isteri ini perlunya ada bantuan ubat sebegini? Dan kalau kita lihat, saya nak mengajak topik kita pada hari ini bukan sahaja para suami, para isteri, tapi semua perlu tahu dari aspek kesihatan dan juga adakah kemungkinan ianya memudaratkan kita semua. Dan ada kalanya juga para isteri juga harus tahu, para wanita juga harus tahu kerana ini boleh memudaratkan pasangan masing-masing. Okey. Dan hari ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang topik kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mat Zainuddin selaku pakar perunding kanan Urologi Pusat Perubatan UKM. Apa khabar, Prof? Khabar baik, Riza. Profesor sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Prof adalah tumpuan kita pada hari ini, seorang tetamu kita. Okey, baik. Okey, saya tanya soalan yang general kan? Okey, silakan. Okey, doktor, kalau kita cakap tentang ubat kuat ini bukan isu yang baru. Malahan dah bertahun-tahun dibincangkan. Dan pemahaman masyarakat kita tentang ubat kuat ni adalah ubat yang dapat membantu dari segi rangsangan untuk hubungan intim dan sebagainya. Mungkin Dr. Prof boleh perkenalkan ataupun perjelaskan kepada penonton kita apakah sebenarnya yang diberi maksud sebagai ubat kuat ni? Okey, sebenarnya kan Fiza, ubat kuat ni dia tak wujud di dalam orang kata perubatan yang moden. Soalnya kita guna ubat kuat ni orang kata layman yang pakai, dia adalah merupakan satu misnomer. Sebenarnya kalau seorang tu merujuk pada ubat kuat, kita nak tahu apa sebenarnya masalah lelaki tersebut kan. Sebab kalau basically masalah orang lelaki ni diranjang ya ataupun masalah seksual orang lelaki ada tiga je sebenarnya. Yang pertama masalah mati pucuk. Maknanya zakar tak keras. Yang kedua masalah cepat panjut. Maknanya tak boleh tahan lama. Yang ketiga semua okey tetapi tak bernafsu. So tiga. Jadi kalau kita mengikut perubatan urologi yang moden ni, kita ada ubat untuk tiga ni aja. Maknanya dalam kategori ubat kuat untuk menguatkan lagi untuk jadi booster memang tak ada sebenarnya Riza. Okey, tapi dari sudut perubatan itu juga Prof. Okey, ada ketiga masalah tadi tu, apakah peranan ubat itu untuk membantu ketiga aspek? Okey. Kalau kita bercerita tentang mati pucuk lah itu adalah merupakan masalah yang paling common sekali lah bagi lelaki di negara kita. Untuk perkongsian semualah kan, kita dah buat studi tau Fiza Farin. Menunjukkan bahawa 47% lelaki di atas umur 40 tahun mengalami masalah mati pucuk. So banyak tu kan. Jadi mati pucuk ni dia kebanyakannya disebabkan oleh masalah ada dua sebenarnya. Kalau yang muda ni disebabkan oleh masalah psikogenik. Maknanya masalah ada hubungan, masalah tekanan, masalah stres ya. Tapi kebanyakan daripada kita yang berumur atas daripada 40 ni disebabkan oleh penyumbatan saluran darah ke zakar. Jadi penyumbatan saluran darah ke zakar tu orang kata diterukkan lagi dengan kehadiran penyakit seperti kencing manis, darah tinggi ya. Okey, jadi ubat untuk memulihkan keadaan ini adalah ubat yang dipanggil PDE5 inhibitor. PDE5 inhibitor ni adalah merupakan satu ubat untuk membuka saluran darah ke zakar. Jadi dia akan membantu untuk mengeraskan balik zakar tu. Okey. Dan kalau kita cakap tentang ubat kuat ni, ia seringkali dikaitkan dengan suami ataupun golongan lelaki. Namun dalam kalangan masyarakat kita ni yang mungkin ada dimomokkan dengan pelbagai jenis ubatan untuk membantu hubungan intim ataupun seksual dirancang. Ini yang membuatkan ramai-ramai juga dalam kalangan pasangan ni teruja sebab nak menyelamatkan rumah tangga, nak memberi yang terbaik dan sebagainya kan. Jadi bagaimana sebenarnya? Adakah ada kategori ubat kuat ni ataupun bahasa layman lah kan ubat kuat ni untuk golongan wanita juga, Prof? Sebenarnya untuk golongan wanita sebenarnya tak ada Fiza. Tak ada. Jadi tak ada pil yang untuk menguatkan nafsu, untuk orang kata merapatkan balik kan pelvic, otot-otot pelvic ataupun vagina. Memang kalau dari segi perubatan moden unfortunately buat masa ni tak ada untuk wanita. Semuanya untuk kaum lelaki. Okey, tapi cukup menarik. Okey, mungkin saya sambung sikit daripada soalan Fiza. Tapi kalau apa yang dikatakan sebagai boleh membantu untuk wanita, sebenarnya bantu tahu kalau lelaki melancarkan peredaran darah. Kalau perempuan mungkin apa? Atau dari sudut perubatan mungkin ada? Mungkin selalunya masalah yang ialah saya bukan pakar yang selalu melihat orang wanita tapi selalunya kalau dirujuk tu saya akan rujuk balik kepada gynecologist and all that. Masalahnya dia sakit semasa melakukan perhubungan seks. Itu yang paling common sekali untuk kaum wanita. Dan kemudian satu lagi
orang kata nafsu untuk melakukan hubungan bersama suami itu kurang. Mungkin disebabkan oleh tanggungjawab keluarga ke, sibuk ke kan, jadi benda tu agak berkurangan di kalangan wanita. Berbalik pada psikologi. Ya. Prof, sebelum kita nak dengarkan pendapat orang ramai, saya nak bertanya kepada Prof. Bila kita melihat tentang lambakan produk yang berada di tepi jalan, yang dijual di kaki-kaki jalan ni kan, pil-pil yang tak tentu ni, apa sebenarnya kesan jangka masa panjang terhadap kesihatan? Okey, kami di hospital selalu tengok complication akibat benda-benda ni kan, Fiza. Jadi sebenarnya kita tak tahu sebenarnya apa ingredient dia dalam ubat-ubat kuat tu. Jadi seorang tu akan mengambil, dia terasa segar, dia terasa kuat, dia terasa bernafsu adalah disebabkan oleh komponen steroid di dalam tu. Jadi banyak betul ubat-ubat yang sebegini dimasukkan steroid. Steroid pula murah kan. Jadi apa yang kita selalu nampak adalah kesan sampingan akibat daripada penggunaan steroid yang berlarutan. Sebagai contoh, kegagalan buah pinggang, orang kata muka macam kita bincang tadi, muka jadi sembab. Itu adalah disebabkan oleh penggunaan steroid. Kemudian ada juga setengah-setengah ubat yang dicampur dengan ubat yang dipanggil ubat hypoglycemia. Hypoglycemia sebenarnya ubat untuk kencing manis. Sebab kajian menunjukkan bahawa apabila gula turun sikit dalam darah, kita punya sexual, orang kata pleasure tu menjadi lagi tinggi. Tapi apabila dicampur dengan cara yang tak kena, pesakit tu akan mengalami orang kata paras gula yang sangat rendah. Dan boleh menyebabkan pengsan ataupun dalam setengah-setengah kes yang kita baca boleh menyebabkan kematian. Kemudian satu lagi, ubat-ubat sebegini kita tak boleh bagi dekat semua orang tau. Sebab tu dia perlukan prescription. Sebab apa? Ubat-ubat yang dipanggil PDE5 inhibitor ni, contohnya macam Viagra, Cialis, dia tak boleh digunakan untuk orang yang mempunyai masalah jantung. Jadi sebab tu kita tak boleh main beli tepi jalan je. Tambah-tambah kepada orang lelaki yang ada ubat GTN yang letak bawah lidah tu. Yang tu memang kontraindikasi. Kalau dia makan ubat tu, lepas tu dia orang kata ambil pula Viagra, memang dia punya tekanan darah akan turun serendah-rendahnya dan boleh menyebabkan kematian. Okey, setakat ini apa yang kita dah dengarkan, ternyata ubat kuat ini mengundang banyak risiko dan kesemua daripada apa yang kita dengar tadi semuanya adalah berdasarkan preskripsi dan janganlah pandai-pandai ambil. Okey.